Muka surat 79. Muka surat 79. Kita reverse balik hadis yang kita baca sekerat bulan lepas. Hadis itu berbunyi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Itu yang kita baca bulan lepas. Maksud dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah meminta seseorang daripada kamu untuk mati semata-mata kerana kemudaratan yang turun dan menimpa kamu. Itu kita baca bulan lepas. Nabi SAW kata, jangan ada di kalangan kita orang Islam ni pergi jadi macam tu. Kerana sikit kemudaratan Tuhan bagi kat kita, terus mulut duk meracau-racau sebut nak minta mati. Dan kita dah baca huraian dia pada bulan lepas, bagaimana Nabi SAW maksudkan yang dikatakan mudarat yang menimpa dia. Ada manusia yang kemudaratan yang menimpa dia tu dalam bentuk dia kena sakit. Kerana sakit yang Tuhan bagi kat dia, mulut duk bercakap, dia kata daripada sakit macam ni bagi ku mati buang senang. Ini syarak tak mau terima orang macam ni. Ada manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dalam bentuk kesempitan hidup, miskin, susah, duit ringgit tak ada, nak beli makan pakai dan sebagainya tak cukup duit. Maka kerana tu mulut dia kata, ya Allah, daripada aku nak hidup susah macam ni, bagi ku mati buang senang. Syarak tak mau orang macam ni. Dan kita dah baca dulu, ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan malu. Dengan malu. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala satu benda yang memalukan menimpa keluarga dia. Anak dia pergi buat satu kerja tak elok dan sebagainya, orang kampung semua duk bercakap cerita pasal huduh perangai anak dia. Kerana tak boleh nak menanggung malu yang anak dia buat kena ke dia, maka dia sampai bercakap, dia kata, ya Allah, daripada nak bagi aku malu macam ni, biar aku mati pun tak apa. Contoh-contoh ni telah dibawa kepada kita, yang dia nak bagi tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh terima orang yang nak minta mati cepat kerana alasan-alasan yang macam ni. Malam ni dia kata masalah deritakan dirinya dan juga sabarkan bala. Wahai saudaraku, apabila jatuh satu bala ataupun kemalangan dunia dan apa-apa bencana ke atas seseorang itu, maka tidaklah boleh mencita-citakan mati dan minta pendek umur pada Tuhan. Tak boleh. Tuhan timpakan apa-apa pun kat dia, tak boleh dia minta supaya Tuhan pendekkan umur dia. Tak boleh. Bahkan hendaklah dia deritakan diri dia dan sabar dengan seboleh-bolehnya. Bahkan dia kena tanggung penderitaan itu, sabar pada Tuhan. Kalau dia rasa dia ni Tuhan bagi sakit, dia kena ingat ada orang 10 kali lebih teruk sakit daripada dia. Kalau dia Tuhan bagi susah, dia kena ingat ada orang 10 kali lebih susah daripada dia. Kalau Tuhan bagi apa pun dekat dia, dia kena ingat dia tak keseorangan dalam musibah yang menimpa tu. Bahkan benda yang seumpama tu, bahkan lebih teruk pada tu, ada menimpa orang yang lain daripada dia. Maka sabar saja atas apa yang Tuhan takdirkan menimpa dia. Serta mencarikan ubat dia. Bahkan dia kena usaha berikhtiar cari ubat macam mana nak bagi baik sakit yang Tuhan timpakan pada dia. Kerana seperti satu penyakit itu tiada dijadikan Allah ubatnya melainkan tua dan mati. Nama kata penyakit ada ubat. Cuma kita jumpa ke tak jumpa ya. Tapi ubat dia ada. Kecuali dua benda. Apa dia? Tua dengan mati. Tak ada ubat. Tua tak upaya. Umur tua walaupun nampak body elok. Umur tua. Umur duk pi juga. Umur dah pi 80 dah walaupun nampak pipi cekang. Umur tetap 80. Kita boleh repaint kereta kita, bubuh cat metalik apa bagi cantik, tapi enjin duk pakai contact point lagi. Lama punya enjin lagi. Dia tak tukang jadi enjin elektronik. Enjin duk pakai contact point juga. Body cat metalik baru punya. Umur tua tak boleh buat apa. Dan demikian juga dia kata mati, tak payah buat apa. Duit ada banyak mana pun, anak jadi doktor pakar sampai 3 orang sekalipun, bila sampai masa pak dia terpaksa jalan, kena mati juga. Ni dua tak ada ubat. Lain daripada tu, habang penyakit apa pun ada ubat. Nabi kata, cuma nak jumpa agak kita ke tak agak, kita kena ikhtiar. Mudah-mudahan penawar itu sampai dekat kita.
Begitu. Dan pula disuruh yang demikian itu kerana tidak dipanjang Allah Subhanahu wa taala akan umur seseorang itu, melainkan ada kebajikannya. Kita kena husnuzan dengan Tuhan, kena baik sangka dengan Tuhan. Kalau kita sakit, duk berubat merata habis duit bukan sikit dah, tapi tak baik, kita kena baik sangka, mesti ada hikmah di sebalik Tuhan tak bagi aku baik ni. Ada hikmah dia. Setidak-tidaknya bila kita sakit, hati kuat ingat pada Tuhan. Setidak-tidaknya. Berbanding dengan kalau kita sihat. Kalau kita sihat, sukar untuk kita ingat Tuhan. Tapi sakit, bila pun mulut ni duk sebut aduh ya Allah, aduh ya Allah hujung. Hati ingat pada Allah. Setidak-tidaknya ujian sakit, ada hikmah, ada kebaikan pada dia. Daripada mencita-citakan mati, ataupun lebih lagi nak membunuh diri. Lagi tak boleh. Dengan kerana sikit ujian Tuhan bagi, terus nak pergi cari jambatan Pulau Pinang, nak dive turun dan sebagainya, tak boleh, dia kata. Dan lebih baiklah membanyakkan doa pada Tuhan, minta hilangkan duka cita, hilangkan kesempitan dan kesusahan yang datang itu, dan membanyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beristighfar, dan banyak memberi sedekah, dan banyak buat baik kata, dan juga baik pekerti. Dalam keadaan Allah uji kita tu, dia kata pastikan kita banyak istighfar, minta ampun pada Tuhan. Duk sakit, duk terlentang atas katil hospital tu, astagfirullahalazim, minta ampun pada Tuhan. Dalam keadaan duk di rumah nak bergerak pun, nak kena orang main angkat kita dan sebagainya, astagfirullahalazim, banyak minta ampun pada Tuhan. Dan banyak memberi sedekah. Dia kata ada sikit sebanyak duit, ada RM5 bagi, ada RM10 bagi, banyak memberi sedekah, dia kata. Dan hendaklah banyak berbuat baik kata, cakap bagi baik. Jangan duk bercakap benda tak elok. Kita sakit-sakit dah, duk bercakap pula benda tak elok, tambah sakit di akhirat esok ni. Sakit-sakit dah, cakap bagi baik-baik, ucapkan benda yang baik-baik, dan juga hendaklah baik budi pekerti, dia kata. Masalah mencitakan mati dan doanya. Ini kalau sekiranya tak boleh tahan sangat, apa doa yang kita boleh baca? Kata dia, setengah daripada bala dan pencubaan Allah itu ialah berhajat ia kepada tak dapat tidak mencita dan minta mati. Ada sesetengah ujian Tuhan ni bila mai, tak payahlah. Tak payahlah. Hati ni duk ingat, ya Allah, kata aku tak boleh tanggunglah apa yang kamu bagi dekat aku ni, ya Allah. Kalau sekiranya mati baik untuk aku, bagi aku mati. Ada orang yang kena ujian sampai peringkat tak boleh tahan. Tuan-tuan pernah tengok orang kena kanser? Penderitaan yang Allah sahaja mengetahui. Macam mana deritanya dia nak tanggung ni sisa-sisa hidup sebelum nak menemui ajal ni. Pergi ambil rawatan macam-macam ni, sampai kena kemoterapi, sampai rambut luruh habis, merening kulit kepala dah. Sakit ni Allah yang mengetahui. Duk saja sakit, nak menyawa sakit, nak beralih kiri kanan sakit, bagi minuman minum sakit, makan-makan sakit, segala-galanya sakit. Yang sekira-kira tak dapat tidak, tak boleh bohong, lintasan dalam hati dia mai juga, minta, ya Allah, aku tak boleh tahan lah, ya Allah, kalau mati baik untuk aku, bagi mati. Ada orang yang kena sampai macam ni punya ujian. Maka jika ada bala itu tak dapat tidak daripada minta mati, maka boleh jua minta seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada setengah sahabatnya. Nabi bagi satu jalan untuk macam mana nak berdoa kalau dah tak boleh tahan sangat. Iaitu sabda Nabi SAW, waliyaqulillahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Maksudnya dah hendaklah kata dalam doanya, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu baik bagi aku, dan matikanlah aku sekiranya mati itu baik bagi aku. Macam tu boleh. Tak boleh minta, ya Allah, bagi aku mati. Tak boleh. Minta dekat Tuhan dalam adab yang macam tu. Allahumma ahyini, ya Allah, bagi aku hidup. Maka natil hayatu khairan li, sekiranya hidup baik untuk aku, bagi aku hidup. Wa tawaffani, bagi aku mati, ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li, kalau sekiranya mati baik untuk aku, bagi aku mati. Kita pulang balik dekat Allah, ya Allah, hak mana baik untuk aku, bagi aku redha. Maka ni yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Iaitu sabda Nabi SAW, waliyaqulillahumma ahyini
ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Maksudnya dah hendaklah kata dalam doanya, ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu baik bagi aku, dan matikanlah aku sekiranya mati itu baik bagi aku. Macam tu boleh. Tak boleh minta ya Allah bagi aku mati, tak boleh. Minta dekat Tuhan dalam adab yang macam tu. Allahumma ahyini, ya Allah bagi aku hidup, maka natil hayatu khairan li, sekiranya hidup baik untuk aku, bagi aku hidup. Wa tawaffani, bagi aku mati ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li, kalau sekiranya mati baik untuk aku, bagi aku mati. Kita pulang balik dekat Allah, ya Allah hak mana baik untuk aku, bagi aku redha. Maka ni yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah menciptakan mati yang tak dapat tidak itu bagaimana rupanya. Macam mana dia kata contoh orang yang tak boleh tahan dah dengan ujian ni sampai dia sanggup Tuhan bagi dia mati. Macam mana ujian yang macam mana? Wahai saudaraku, telah datang juga pada setengah orang itu oleh bala yang tak dapat tidak daripada mencipta mati yang diharuskan oleh syarak. Agama mengakui ada ujian yang Tuhan bagi mai dekat manusia ni, yang ujian itu menyebabkan manusia ni tak dapat tidak, memang tak boleh tahan. Ada, saya kata. Iaitu seperti satu orang sakit yang telah berapa lama ia menanggungnya, telah berubat dia dengan beberapa ubat yang tiada juga sembuh, dan berikhtiar ia dengan berbagai-bagai ikhtiar, tiada juga hilang sakitnya. Contoh yang ni. Sakit ni bukan baru seminggu, masuk 12 tahun dah sakit. Allahu akbar tuan-tuan. Belakang ni dah jadi apa dia panggil, dia jadi macam melecup, berayak belakang ni. Ada orang sakit macam tu tuan-tuan. Sakit ni sampai tak tahulah, sedang-sedang busuk aja. Sedang-sedang busuk aja. Apa hal ni? Alih-alih tengok belakang ni melecak. Melecak, dia jadi ayak bisa duk meleleh, tak berhenti dah. Belakang ni melecak habis. Pasal apa? 12 tahun dah duk tidur terlentang, tak boleh bangkit. Ada orang kena macam tu. Ada orang kena macam tu. Duk di katil hospital tu tak tahu dah, tak sedang apa dah. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak macam orang lain hidup. Duk kerah kedang atas katil tu, tengok urin pun duk lepas keluar ke wayar, ada kampit plastik satu, urin duk masuk dalam tu, dan tak tahu dah. Drip ayak ni duk masuk ni tak tahu. Dah 3 tahun dah duk drip ayak masuk dalam badan, kemudian duk drain keluar urin, ikut satu wayar pergi dekat satu kampit. Siapa main pun dia tak tahu apa, tak kenal apa, biji mata pun tak main apa dah, tapi tak mati. Tuan-tuan, jangan cakap benda ni. Janji kalau nak kena kat kita, benda tu kita kena satu hari tu. Na'udzubillahi min zalik. Jangan cakap. Benda ni jangan cakap. Tak boleh cakap besar. Tak boleh duduk tunjuk benci dekat orang kena macam ni. Tak boleh. Sebab kita tak tahu janji Tuhan dekat kita esok macam mana. Hak sampai tapak tangan pun pakai buh kasut, sampai di lutut pun buh kasut pun ada tuan-tuan. Nak berjalan tak boleh. Rheumatism aja. Punca kerana sakit tulang aja. Habis sendi-sendi semua, dia krem jadi bengkok habis semua. Jalan ni merangkak, bukan berjalan, merangkak dalam rumah. Tapak tangan pun bubuh kasut, di lutut pun bubuh kasut. Merangkak dalam rumah, pergi dapur, pergi mana pun merangkak. Anak ada, bukan tak ada, tapi anak tak payah nak jaga dia. Ada, macam tu pun ada. Nasib siapa nak jadi macam tu, Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab kita kata, kalau sekiranya Allah bagi kita pada umur yang menasabah dengan kita, tak menyusah orang, tu kira rahmat Tuhan bagi kat kita. Itu rahmat Tuhan bagi kat kita. Kita pergi jadi sakit sat aja, terus mati, kita tak menyusah bini kita, kita tak menyusah anak-anak kita tak menyusah siapa. Kita habis-habis umur, habis mati, tak kacau siapa. Itu rahmat sebenarnya Tuhan bagi kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada manusia Allah uji dia sampai ke tahap yang macam tu. Sampai ke tahap anak-anak yang dulunya cukup sayang dekat mak pak ni sampai meluat kat mak pak. Sampai mak pak ni jadi bola duk lawan tendang. Abang hak sulung tu pai mai kat adik-adik, pai pi kat kak hak tengah duk pakai semua tak mau jaga orang tua ni.
Bila dah sampai ke peringkat macam tu punya kena, kalau dia nak minta doa dekat Tuhan, sengap-sengap duduk terlentang atas katil tu, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, bagi aku hidup kalau sekiranya hidup baik untuk aku. Ya Allah, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, bagi aku mati kalau sekiranya mati itu baik untuk aku. Doa yang macam ni bagi kes yang macam kita sebut tadi tidak salah, bahkan ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Dia kata, dan iaitu seperti seorang yang sakit telah berapa lama dia menanggungnya dan telah berubat dia dengan beberapa ubat, tiada juga mau sembuh, dan berikhtiar dia dengan berbagai-bagai ikhtiar, tiada juga hilang sakitnya. Dan pula sakit itu sebagai sakit yang tiada boleh tersabarkan lagi, maka bolehlah orang itu berdoa seperti yang disebut di dalam hadis tadi. Dia kata, dan setengah daripadanya ialah orang yang takut fitnah ke atas agamanya. Ini contoh yang kedua. Orang yang boleh doa, minta, ya Allah, kalau hidup baik untuk aku, bagi aku hidup. Kalau mati baik untuk aku, bagi aku mati. Contoh yang kedua, dia kata orang yang takut fitnah atas agama. Ataupun mudarat ke atas agamanya. Seperti kena dera dia oleh seorang pemerintah akan sehabis-habis dera, supaya dia menjadi qadhi yang karut misalnya. Misalnya. Kita dah sebut dah cerita ulama-ulama mazhab yang dulu macam mana mereka kena. Imam Malik kena macam mana dengan pemerintah zaman dia. Imam Abu Hanifah kena macam mana dengan pemerintah zaman dia. Pemerintah zaman dia tu dia pergi jadi otak kacau macam manakah, panggil ulama besar, ulama yang berpengaruh, yang ada nama, yang menjadi rojokan orang ni, dia panggil, dia paksa suruh kata lagu dia punya mau. Mana mungkin ulama yang macam ni punya hebat nak turut macam yang dia kata, sebab dia tahu hang kata tak betul. Tapi kerana tiga suku dia paksa juga ulama ni, hang kata macam aku mau. Ulama yang sehebat Imam Abu Hanifah, ulama yang sehebat Imam Malik dan sebagainya, mana mungkin dia boleh ikut kata yang tak betul ni. Maka dia lawan. Bila dia lawan, dia kena dera. Kalau sekiranya dera tu sampai ke peringkat nak boleh memudaratkan diri dia ataupun boleh memudaratkan agama dia boleh doa dekat Tuhan, ya Allah, kalau sekiranya hidup aku lebih baik untuk aku, bagi aku panjang umur. Tapi kalau sekiranya mati aku lebih baik untuk aku, bagi aku mati, tak apa. Mati dalam keadaan duk pegang prinsip kebenaran dan sebagainya, kalau itu lebih baik, bagi dia mati awal, tak apa. Doa yang macam tu bagi kes yang macam kita baca ni dibenarkan oleh agama, dia kata. Ataupun supaya ia memfatwakan sebagai kehendaknya yang menyimpang daripada jalan yang disuruh Allah dan Rasulnya. Pemerintah panggil dia suruh keluar satu fatwa yang tak betul dari segi agama. Mana boleh dia sebut, tapi dia dipaksa. Maka dalam keadaan macam tu dia boleh doa macam tadi. Ataupun kena dera dengan sebab tak mau mengajak orang dengan barang yang menyalahi dalam agama Islam. Orang paksa dia suruh pergi mengajak, bagi tahu dekat masyarakat kata arak ni halal misalnya. Dia kata mana boleh, tak boleh, hang nanti kena. Kalau sampai macam tu ujian kena dekat dia boleh berdoa macam tadi. Ataupun kena dera dengan sebab tak mau merosakkan agama, ataupun dengan sebab tubuh badan saudaranya dan juga harta saudaranya yang sama Islam. Dia kena dera kerana apa? Kerana dia tak mau kalau sekiranya dia buat benda tu akan ada orang yang jadi mudarat dan rosak. Kerana tu dia tak mau, maka biar dia kena dera. Dalam duk kena dera tak tahan tu, dia boleh doa macam yang disebutkan tadi. Maka pada waktu itu tiada dikeji oleh syarak akan dia menciptakan mati kerana nak memelihara diri dan juga kerana nak memelihara agamanya. Ataupun nak memelihara saudara dia, jangan sampai saudara dia tukang agama. Dengan kerana dia buat pengakuan palsu, ramai orang akan jadi keliru, ramai orang akan tukang agama dan sebagainya. Kalau sampai peringkat tu dia minta, ya Allah, bagi aku mati pun tak apalah daripada aku hidup dalam keadaan yang macam ni. Dia kata maka jadilah seolah-olah dia kata pintanya itu pada Tuhan dengan katanya, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah olehmu akan daku dalam masa aku memelihara agama aku ini, dan supaya aku jauh daripada fitnah ini. Tu dia sampai macam tu sekali. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah bila dia kena dera dengan pengulu dia, dengan majikan dia, orang mai habang dekat Nabi pergi tengok, duk nampak Bilal duk kena dera tu. Nabi cakap, Nabi kata siapa-siapa tolong saya pergi habang dekat Bilal, katalah apa saja yang diminta oleh mereka ni, sebab tak tahan, mata tengok pun tak tahan, indikah pula diri yang menanggung.
Nabi tengok keadaan Bilal kena dera tu, Nabi tak boleh tahan. Sampai Nabi kata siapa-siapa tolong sat pi habaq dekat Bilal. Turutlah macam mana yang depa nak suruh. Depa nak suruh kata apa katalah. Jangan sampai dia duk biar diri dia kena dera macam tu. Nabi tengok pun tak boleh tahan. Ini kan pula Bilal, badan yang menanggung kesengsaraan tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata tetapi sabar dan deritakan dirinya atas barang yang diturunkan Tuhan ke atasnya itu lebih afdal daripada menciptakan mati. Hak ni lagi hebat. Daripada minta ya Allah kalau sekiranya mati lebih baik bagi aku, biar aku mati. Daripada doa tu tapi tahan dengan apa yang kena, kata ini paling baik. Agama kata. Kalau boleh tahan tak apa, tahan. Kalau tak boleh tahan, surrender dekat Tuhan. Minta ya Allah bagi aku matilah, kata. Kalau sekiranya kematian itu baik untuk aku dan untuk orang semua. Begitu. Kerana seorang yang dikasih Tuhan itu besar pencubaan ke atasnya. Oh, ni ujian tuan-tuan. Ujian dia tengok manusia. Imam-imam besar yang kita sebut tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, imam itu imam besar. Lagi besar daripada imam-imam ni para anbiya, nabi-nabi lagi dahsyat kena uji. Para nabi lagi dahsyat kena uji. Sahabat-sahabat nabi lagi teruk kena uji. Mai zaman ulama-ulama besar, ulama-ulama mazhab ni pun teruk kena uji. Pasal apa? Lagi besar iman dia, lagi dahsyat ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat mereka. Maka apabila sangat kasihnya Allah, maka bertambah besar pula pencubaan kepada mereka. Supaya mencapai hambanya itu akan balasan yang berganda-ganda. Tuhan bila sayang, dia test lebih. Bila dia test, orang ni berjaya dalam test dia, maka bertambah-tambahlah limpah rahmat Tuhan akan turun pada dia. Baik. Masalah dia kata berubat sakit itu adakah disuruh syarak? Kita sakit pergi berubat. Syarak suruhkah buat macam tu? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab, disunatkan bagi orang yang sakit itu berubat sakitnya. Kerana beberapa hadis yang masyhur yang menyebutkan perkara tentang berubat itu. Dan jika ditinggalkan berubat kerana berserah diri semata-mata kepada Allah, maka iaitu satu fadilat. Bermula hadis yang menyebutkan penyakit dan ubat itu ada banyak, dia kata. Sakit, pergi berubat itu disuruh oleh agama. Bila sakit, pergi berubat disuruh oleh agama. Tapi kalau sakit, tak mau pergi berubat. Dia kata Allah tahu kata aku sakit. Kalau Allah nak bagi aku baik, itu hak Allah. Aku serah diri aku pada Allah. Tak salah. Dia kata kalau orang buat macam tu. Tapi dengan syarat, dia orang yang duduk pada makam yang tinggi. Dia betul-betul boleh tahan dengan ujian yang Tuhan bagi kat dia. Dia betul-betul tawakal dekat Tuhan. Tuhan bagi, Tuhan boleh bagi baik. Dia kata. Tapi kalau ambil tindakan pergi berubat, itu disuruh oleh agama. Setengah daripadanya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa'an." Itu hadis. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bahwasanya Allah Taala tidak menurunkan akan penyakit, melainkan menurunkan Allah baginya sebab kesembuhannya. Hadis itu riwayat oleh Al-Bukhari. Dia kata, tidak ada satu penyakit yang Tuhan buat turun mai di atas muka bumi ini yang tak ada ubat. Penyakit mesti ada ubat. Cuma kita nak tak kata jumpa ke tak jumpa ubat itu cerita lain. Ceritanya ubat ada. Dia kata begitu. Dan diriwayatkan daripada Jabir, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sabda Nabi, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi idznillah azza wa jalla. Bagi tiap-tiap penyakit itu ada ubat. Maka apabila berkenaan itu ubat akan penyakit, nescaya sembuh ia dengan izin Allah azza wa jalla. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Ini hadis yang kedua. Dia kata likulli da'in dawa. Penyakit mesti ada dawa, mesti ada penawar, mesti ada ubat. Fa idza usiba dawa'ud da', apabila jumpa kepada dia penawar penyakit tu, maka baiklah dia dengan izin Allah. Apabila jumpa kepada dia, maksudnya nak tunggu kejumpa tu. Orang duk main abang, dia kata, "Awak nampak jalan capik-capik pasal apa? Sakit lutut kah?" Allah kata, "Saya ni duk sakit lutut ni bukan kata sebulan dua, bukan setahun dua, ni perasan-perasan 5-6 tahun dah duk sakit lutut." Dan kawan hak tegur ni kata, "Awak tak pi try." Dia beritahu.
Awak tak pergi try. Dia kata ada satu doktor bagus di Sungai Petani. Mana ada satu doktor bagus. Mereka kata pergi kat dia. Dia bagi injection di lutut tu. Macam kutir tak buang. Amboi, main abang. Kata betul ke? Dia ni kawan tu sakit lutut lama dah. Satu orang main abang penawak ni. Dia kata betul ke? Saya nak cerita tak tahu. Tapi mak saya sendiri. Saya bawa pergi. Tunggu pergi cucuk-cucuk tu. Bangkit cepih-cepih berjalan naik kereta. Tadi punya usung turun. Kita pun dengar-dengar Sungai Petani tang mana? Berapa pergi langsung? Cucuk-cucuk dia bentan bengkak sebulan tak boleh bangkit. Dia tak kenal dengan kita. Tapi kita tak boleh kata kawan tu pemohong. Pasal apa? Pasal penawak yang ada dekat doktor tu sesuai dengan mak dia. Tak sesuai dengan kita. Dia tak pemohong. Ubat tu sesuai dengan mak dia. Tak sesuai dengan kita. Rupa-rupanya adalah hadis. Nabi kata faiza usiba dawa'ud da'i, apabila kena ubat dengan penyakit dia, Nabi kata bari'a biiznillah, sembuh penyakit tu dengan izin Allah. Pi cuba tak jadi salah. Dia faham orang tu bagus, pi cuba tak kena tak apa. Orang lain habaq pula patah balik klinik tepi rumah kita pula dia kata bagus. Kita pun tak nak pi pasal tepi rumah. Pi rupanya tang tu nak pi jadi ke izin Allah nak baik kita ni. Rupanya penawak duk ada tepi rumah. Ni yang agama bagi tahu dekat kita. Dia kata maka saya sembuh dia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Riwayat hadis itu oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Dan diriwayatkan daripada Usamah bin Syarik. Kata dia ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Fasallamtu summa qa'adtu. فجاء الأعراب منها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله نتداوى قال تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الحرام. Begitu. Maksudnya telah datang aku akan Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat Nabi pada masa itu duduk di keliling Nabi mendengar ajaran Nabi. Ini dia ni cerita. Usamah bin Syarik mai masjid nak mai jumpa Nabi. Mai tengok dia kata Nabi tengah duk mengajar, tengah duk bagi kuliah, sahabat-sahabat duk ada depan Nabi. Seolah-olahnya atas kepala mereka itu ada burung, yakni tiada mereka itu menggerakkan kepala oleh kerana tetap kedudukan mereka itu cukup dengan sopan santunnya. Seolah-olah di kepala mereka itu ada burung yang takutkan burung itu terbang. Benda ni bukan isi hadis. Tapi dia nak menggambarkan bagaimana majlis Nabi SAW, orang hak dengar ni macam tu punya tekun. Tak ada kena mengena dengan isi hadis. Tak ada. Tapi dia nak cerita kata Nabi, yang kata Nabi Muhammad SAW ni, bila dia bercakap, sahabat duk ada ni terpegun. Duk dengar Nabi kata ni, seolah-olah macam ada burung atas kepala. Tak menguat kepala tu. Takut sekali lagi menguat kok burung terbang. Nak habang kata sahabat-sahabat Nabi ni, bila Nabi bercakap, sepatah pun mereka tak mau terlepas apa yang Nabi kata. Kerana terlepas sepatah pun rugi. Macam tu. Ini yang orang kata, kata-kata Nabi ni kata-kata yang penuh hikmah. Muaz bin Jabal, sahabat Nabi pun serupa. Muaz bin Jabal, sahabat Nabi pun serupa. Bila dia bercakap ni, orang yang dengar cakap dia kata, kami dapat melihat kebijaksanaan terbit daripada celah-celah gigi dia. Pasal gigi Muaz bin Jabal ni jarang-jarang. Dia kata Muaz bin Jabal kalau dia bercakap, kalau dia nak bagi tahu satu benda dekat orang, nampak kebijaksanaan terbit daripada celah-celah gigi dia. Sehingga kan kalau satu patah perkataan tak dengar, berasa rugi. Kalau Muaz bin Jabal macam tu, Tok Guru Muaz bin Jabal, Nabi SAW lebih lagi. Bila Usamah bin Syarik main masjid, main tengok Nabi tengah duduk mengajar. Depan Nabi ni sahabat-sahabat duduk ada. Usamah menggambarkan keadaan sahabat Nabi bila dengar Nabi bercakap ni. Duduk mereka ni terpegun. Seolah-olah ada burung atas kepala. Mereka takut nak menguat, takut burung lari. Semua konsentrate duk dengar Nabi SAW. Hal keadaan mereka itu cukup sopan santun mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di dalam itu datang satu orang badui dari sini dan dari sana.
duduk mendengar ajaran Nabi itu. Duduk mendengar ajaran Nabi itu. Dalam pada Nabi duk cakap, dalam pada sahabat-sahabat semua duk konsentrate dengar apa yang Nabi kata, mailah Arab Badui masuk mai. Di dalam itu ada yang bertanya, masuk aja puak ni tanya. Maka kata mereka itu, ya Rasulullah, bolehkah kami berubat sakit kami? Jawab Nabi SAW, bahkan ya hamba Allah. Nabi kata sakit boleh berubatlah, tak ada masalah. Memanglah sakit kena berubat. Maka berubatlah sekalian kamu. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala tidak menghantar ia akan satu-satu penyakit. Melainkan dia hantar baginya ubat. Nabi kata. Sakit apa pun Nabi kata ada ubat dia. Maka kalau kita sakit, pergi cari ubat. Nabi kata. Sebagaimana lapang. Tiada Tuhan jadikan lapang itu. Melainkan ada Tuhan jadikan pengenyangnya. Nabi kata. Sama macam Tuhan, lapang pun Tuhan bagi jadi. Mengantuk pun Tuhan bagi jadi. Semua benda ada dalam dunia ni, semua Tuhan bagi jadi. Nabi kata, kalau Tuhan bagi kita lapang, dia ada ubat. Nak bagi hilang lapang. Ubat dia apa? Kena pergi makan. Bila makan kenyang, hilanglah lapang. Maka Tuhan jadikan lapang dan Tuhan jadikan pengenyang dia. Maka apabila maka ambil oleh kamu akan ubat. Maka apabila berkenaan ubat itu dengan penyakit kamu, maka ialah sebab bagi jadi sembuh. Nabi kata pergi cari ubat. Kalau nak jadi kesesuai ubat tu dengan penyakit kamu, insya-Allah sembuh penyakit kamu. Kalau nak jadi kesesuai, Nabi kata lagu tu. Mana ubat ada banyak, belum tentu ubat yang kita pergi pegang tu sesuai dengan kita. Mungkin tak sesuai. Mungkin selepas 100 kali cari, yang ke-101 baru sesuai dengan kita. Tapi Nabi kata tiap-tiap penyakit ada ubat. Bila kamu sakit, pergi cari ubat. Kamu pergi cari ubat, 1 tak sesuai, 2 tak sesuai, 3 tak sesuai, terus cari. Akan sampai satu masa, kamu jumpa ubat yang sesuai dengan sakit kamu. Pada ketika itu, dengan izin Allah, kamu akan baik daripada penyakit itu. Maka melainkan penyakit tua. Nabi kata, maka tua itu penyakitnya yang tiada ubatnya. Tua, Nabi kata tak payah. Tak ada ubat kepada orang yang tua. Melainkan ialah penyakit yang bertambah-tambah jua. Tua ni dia hari ni dengan esok lagi tua pada hari ni. Minggu ni dengan minggu depan lagi tua pada minggu ni. Itu tak payah dah. Tak boleh kata saya minggu depan nak sambut hari jadi yang ke-16 lah. Lah berapa? Lah 36. Macam mana? Tak boleh. Dia kok mana pun dia nanti pergi lagi tua. Maka lama-lama makin dhaiflah manusia itu, langsung mati ya. Nabi kata. Cerita dia manusia ni last mati. Tak ada ubatnya tu. Maka telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi dan An-Nasai dan Ibnu Majah dan lain lagi. Dan diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna batna akhi qad istatlaqa. Ini kita bagi tahu selalu. Faqala asqihi al-asal fa'atahu faqala qad saqaituhu falam yaziduhu illa istitlaqa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asqihi aslan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalithah atau fi rabi'ah, sadaqallah wa kadzaba batnu akhik asqihi aslan fasaqahu fabari'a. Bahawasanya satu orang lelaki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak khabarkan tentang saudaranya yang sakit perut. Satu orang lari pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, abang saya tak duduk sakit perut. Disebabkan oleh makanan tiada mencerna ya. Dia kata mungkin sebab dia makan makanan dia tak hadam, makanan tak dan digest, dia sakit perut. Maka kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya perut saudara hamba tu melawah ya, yang ni tak berhenti pi berak. Dia kata kasang bunyi kan, pi berak. Maksudnya dia mai habaq dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, abang saya ni nampak lawah sangat pada hari ni.
Keluar tak dan 2-3 minit masuk dalam bilik ayam. Tak dan 2-3 minit masuk bilik ayam. Dia lawah sangat pula dah hari ni. Dia sakit perut, dia kata. Maka sabda Nabi SAW, pergi engkau beri minum manisan lebah. Nabi kata kat dia, balik pergi cari madu lebah, bagi dia makan. Maka pergilah ia kepada saudaranya, lalu diberinya akan saudaranya itu akan manisan lebah itu. Dia pun dah Nabi kata lagu tu, balik pergi cari apa madu lebah, bagi abang yang sakit perut ni makan. Rupanya apabila sudah makan manisan lebah oleh orang yang sakit itu, maka sudahlah bertambah jalannya lagi perutnya itu. Makan madu lebah tu, merangkak masuk bilik ayam pula dah. Kata lagi teruk pula jadi daripada tadi. Apa pula dah tadi boleh duduk berjalan masuk, yang ni nampak sampai merangkak masuk sampai tak dandan nak buka pintu pancong lah. Maka dengan selalu pergi ke jamban, lagi kerap pula duduk masuk jamban. Maka pergi ia kepada Nabi SAW, berkhabarkan tentang perut saudaranya bertambah jalan. Dia pun tengok-tengok macam tu, cacap pergi rumah Nabi pula. Dia kata, ya Rasulullah, abang aku cerita tadi, kamu suruh bagi manisan lebah, suruh bagi madu lebah. Aku dah balik bagi dah, nampak godo rancak masuk jamban. Maka tiba ia kepada Nabi, lalu katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya telah hamba beri akan dia minum akan madu lebah itu. Dia pergi beritahu kat Nabi, aku buat macam yang Tuan suruh tadi. Maka tiada ia kurang, bahkan bertambah jalan jua perutnya. Dia kata nampak lagi teruk. Maka sabda Nabi SAW lagi, Nabi kata, beri olehmu akan dia madu lebah lagi. Mai abang, kot Nabi nak kata, silap. Tak, Nabi kata tak. Macam aku kata tadi, aku kata bagi madu lebah, bagi madu lebah. 2 kali Nabi kata. Maka dijunjung juga oleh orang itu akan sabda Nabi. Lalu diberinya akan saudaranya itu manisan lebah lagi. Dia pun dah Nabi kata lagu tu, balik pergi rumah, dia kata abang mai kena sekanjar lagi. Maka tiada juga berkurangan, bahkan bertambah lagi jalan penyakit abangnya tu. Bagi 2 cancak, tak tahu nak abang lagu mana pula lah. Pakai ciduk dalam jamban terus ke apa ke. Lagi teruk punya jadi. Maka datang ia lagi kepada Nabi. Mai pula kali ketiga jumpa Nabi. Maka berkhabarkan tiada kurang cerah perutnya itu. Mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, pakai duduk dalam tak keluar dah. Dia kata. Maka sabda Nabi SAW, beri olehmu akan dia madu lebah. 3 kali Nabi kata kat dia, aku kata bagi madu lebah, bagi madu lebah. 3 kali, 2 abang yang tu juga. Maka laki-laki itu pun pergi pula memberi saudaranya akan madu lebah itu. Maka ia pun pergi lagi ia dan memberikannya. Maka tiada juga berkurangan, bahkan bertambah teruk lagi. 3 cancar dah jalan, terus duduk sandang di dalam tak keluar-keluar mai. Maka sudahlah 3 kali orang itu bagi saudaranya minum akan madu lebah itu. Tiada juga berkurangan. Bahkan bertambah juga melawah perut saudaranya itu. Maka pergi lagi ia kepada Nabi SAW, berkhabarkan hal itu. Kali keempat pergi jumpa Nabi pula. Dia kata, ya Rasulullah, teruk lah. Tinggal hospital tak ada. Kalau tidak, ICU dah dia ni. Maka sabda Nabi SAW pada orang itu, pada kali yang keempat, Nabi kata, pergi beri olehmu minum manisan lebah lagi. 4 kali mai, yang tu juga Nabi kata. Nabi kata, pergi bagi madu lebah. Macam tu. Kerana benar Allah Subhanahu Wa Taala dan bohong perut saudara engkau. Tu dia, tuan-tuan tengok keyakinan Nabi kepada apa yang Tuhan kata dalam Quran. Dalam Quran Tuhan sebut, kata madu lebah ni penawang. Takkan pula Tuhan nak bohong? Tuhan kata benda tu penawang, benda tu ubat, hang pi makan hang duk kata lagi teruk. Nabi kata sadaqallah, Allah benar. Perut abang hang yang pembohong. Nabi pi kata lagu tu. Maka adapun kebenaran Allah Taala itu kerana firman Allah dalam Quran, fihi shifa'ul linnas. Maksudnya padanya, yakni pada madu lebah itu kesembuhan bagi orang-orang. Tuhan kata macam tu. Macam mana hang kata Tuhan tak betul? Begitu. Apabila telah diberi oleh orang itu akan saudaranya pada kali yang keempat itu, maka perut laki-laki itu pun sembuh. Dia jadi lagu tu. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dia nak beritahu kat kita, kalau benda tu Tuhan kata, kalau benda tu Nabi kata,
Cincang 18 pun betul hak Tuhan dengan Nabi kata. Walaupun sekali dua kali kita duk nampak, hak Tuhan kata, hak Nabi kata mesti betul. Nabi SAW dia tak goncang. Benda ni dia tak goncang. Dia pegang ayat Quran. Dalam Quran terang-terang Tuhan kata fihi syifa'ul linnas. Padanya, yakni pada madu lebah ini, syifa, penawar bagi manusia. Tuhan kata madu lebah ni jadi penawang. Hang jangan main habaq kat aku kata benda ni nak bawa penyakit. Benda ni mesti jadi penawang. Sadaqallah. Benar apa yang Allah kata. Perut abang hang yang tak betul. Nabi kata. Balik bagi madu lebah. Nabi kata 4 kali. Balik bagi-bagi, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan hilang melaweh perutnya itu. Dan meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia kata hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bab baru dia kata bab ma jaa fi ta'awudhi lil marid. Iaitu bab yang datang pada menyatakan mengucap doa ataupun jampi bagi orang sakit. Yang ni tuan-tuan kita kena amal. Kita hari-hari akan ada jumpa orang sakit. Tak adik-beradik kita sakit, kawan kita sakit. Tak kawan kita sakit, jiran kita sakit. Tak ada siapa sakit pun, ada orang di rumah sakit. Kok mana pun ada orang sakit. Selama ni kita ada pergi tengok orang sakit, kita buat apa? Selama ni kita pergi tengok orang sakit, kita buat apa? Pergi buat muka welfare lah. Padahal agama dah beritahu apa kita nak kena buat. Agama dah beritahu apa kita nak kena buat. Bila pergi tengok satu orang sakit duduk ada depan mata kita, apa kita nak kena buat. Agama dah beritahu, kita tak tahu. Habis kuat bawa buah lain, habis kuat bawa buah apple. Tapi apa yang kita patut buat, macam yang Nabi suruh, kita pun tak tahu. So kita tengok apa patut kita buat. Ketahuilah saudaraku, apabila pergi satu-satu orang itu ziarah orang sakit, maka boleh ia doakan ataupun boleh ia jampi. Kita yang pergi tengok ni boleh doa, boleh jampi. Tak payahlah pergi tengok terus minta kemian keluar, tak gaduh lah yang tu. Kan? Saat ni satu kampung gempang pula. Bom, apanya dia ni? Kan? Pergi tengok dandan tu. Bunyi minta kemian. Duduk teliang muka atas atap kemian tu, jadi rimau apa ke? Terus bahasa diri Datuk pula. Bila ke benar bagi Datuk ke dia? Betul tak? Tok nak balik dengan apa duk tanya pula. Karut lah yang tu. Itu misteri Nusantara. Ini Nabi punya cerita. Bila kita pergi tengok orang sakit, apa kita nak buat? Dia kata, apa yang kita patut doakan, apa yang patut kita jampikan? Dia kata. Kerana telah datang hadis yang menyebutkan dan menunjukkan atas dikerjakan yang demikian itu. Bahkan menunjukkan atas sunat pula diperbuat yang demikian itu. Nabi ada buat, maka benda tu sunat kita buat. Begitu. Bermula hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad ishtakaita? Qala na'am. Qala bismillah arqika wallahu yashfik. Bismillah arqika wallahu yashfik. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ialah satu orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Jibril alaihi salam telah datang dia ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sakitnya. Itu dia. Nabi spesial lah. Nabi spesial. Nabi sakit, yang ziarah Nabi Jibril. Nabi spesial. Tuan-tuan pernah dengar nama Anas bin Malik? Juga manusia spesial. Pasal apa? Pasal dia berpeluang berkhidmat menjadi khadam Nabi selama 9 ataupun 10 tahun. Spesial. Kalau tuan-tuan baca cerita tentang Anas bin Malik ini, di antara kerja sampingan yang Anas bin Malik buat ialah dia duk kutip rambut Nabi. Bila Nabi potong rambut ataupun bila Nabi sikat rambut ke apa, rambut Nabi gugur, dia sambut. Sampai dia tak izinkan rambut Nabi ni jatuh cicah bumi ni. Sambut. Anas bin Malik ni. Jadi khadam Nabi sampai peringkat tu. Riwayat menceritakan tentang cerita Anas bin Malik ni. Rambut ni semua dia simpan. Rambut Nabi ni semua dia simpan.
Bila Nabi wafat. Nabi wafat, dia muda lagi. Budak-muda umur belasan tahun. Bila Nabi wafat, ramailah orang pakat duk cari dia. Sebab orang tahu dia khadam Nabi. Dia bahagi-bahagikan rambut Nabi yang dia duk simpan ni. Dia bagi kat orang satu, dia bagi kat orang ni satu, dia bagi kat orang ni satu. Memang ittifaq ulama mengatakan semua juzuk daripada tubuh Nabi itu ada keberkatan dia. Ittifaq ulama semua. Ada barakah dia. Tuan-tuan tak biasa jumpa riwayat yang kata Nabi SAW, Nabi kalau dia nak ludah, sahabat pitadah tangan. Ni Nabi ni yang kata Nabi Muhammad SAW nak ludah tu sahabat semasa Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, semua orang nak Nabi duduk rumah mereka. Nabi lepas unta dia berjalan-jalan pergi duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi kata, okey, aku duduk di rumah Abu Ayyub sebab unta aku pilih di sini. Sebulan Nabi duduk rumah Abu Ayyub. Sebulan Nabi duduk rumah Abu Ayyub tu, Nabi makan ni, kalau sekiranya ada sisa makanan tak habis, berebut sahabat-sahabat ni nak ambil. Ni Nabi Muhammad ni, kita bila ceramah Maulidur Rasul, benda ni kita mau cerita. Macam mana mulia Nabi ni, bukan sahaja hebat dari segi kepimpinan dia, dari ni sampai benda-benda yang macam ni hebat Nabi ni. Anas bin Malik, rambut Nabi dia bagi sampai tinggal 1 orat aja dalam simpanan dia. Dan dia tinggal wasiat kepada orang semua. Dia kata, kalau aku mati esok, kafankan aku bersama rambut Nabi yang seorat yang aku simpan ni. Dalam satu cerita lain, tungkat, ada satu tungkat kecil Nabi hadiah dekat dia. Tungkat tu pun dia minta suruh kafan sama dengan dia. Sayang Nabi sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai lagu tu cerita dia. Baik. Jadi Nabi SAW sesuai dengan makam dia yang begitu istimewa, maqam mahmudah, makam yang sangat terpuji. Nabi sakit, Jibril ziarah Nabi. Maka katanya bagi Nabi SAW, ya Muhammad, Jibril bila mai tengok Nabi sakit, Jibril kata, ya Muhammad, adakah engkau mengadu sakit? Jibril mai tanya Nabi, ya Muhammad, adakah kamu sakit? Adakah kamu nak mengadu apa-apa dekat aku tentang sakit kamu? Jawab Nabi SAW, bahkan ya Jibril. Nabi kata, ya, aku memang sakit lah ni. Maka kata Jibril, dengan nama Allah aku jampi akan dikau, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menyembuhkan sakit engkau. Tuh doa tadi ni. Bismillahi arqiq. Dengan nama Allah arqiq, aku jampi engkau. Wallahu yashfik. Tapi Allah yang akan menyembuhkan engkau. Boleh digunakan oleh kita hari ni bila tengok orang sakit, baca Bismillah. Baca benda ni. Bismillahi arqiq. Wallahu yashfik. Dengan nama Allah aku jampi engkau. Tapi Allah yang menyembuhkan engkau. Tak payah kemian, tak payah pengkeras, tak payah apa. Pergi duduk sebelah dia, mulut kumat kamit macam tu aja, baca benda ni. Ini dibaca oleh Jibril alaihi salam ketika Jibril ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan satu lagi hadis yang menunjukkan arti harus menjampi itu, iaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdul Aziz bin Suhaib radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ana wa Thabit ala Anas bin Malik. Faqala Thabit, ya Aba Hamzah, ishtakaitu. Faqala Anas, afala arqiq biruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Suhaib. Kata dia, masuk aku dan juga Sabit kerana ziarah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ni Anas yang kita sebut cerita kat sana. Bila Nabi wafat, siapa yang baik dengan Nabi ini memang menjadi tumpuan orang. Anas bin Malik di antara orang yang menjadi tumpuan orang ramai. Dia yang kedua riwayat hadis paling banyak selepas Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Anas bin Malik ini menjadi tempat kunjungan orang-orang semua ada ni. Semua pakat pergi jumpa dia. Maka cerita dalam hadis ni, Abdul Aziz bin Suhaib dengan Sabit, dua orang pergi ziarah Anas bin Malik.
Apabila telah masuk dan duduk di hadapan Anas, maka berkatalah Sabit kepada Anas. Bila dah masuk pergi duduk depan Anas bin Malik ini, khadam Nabi ini, maka katalah Sabit kepada Anas. Dia kata, ya Aba Hamzah, adalah aku sakit. Sabit ni sakit. Dia sakit, dia pergi ziarah Anas bin Malik yang sehat. Bila dia pergi jumpa Anas bin Malik, dia habang dekat Anas ni. Dia kata, wahai Anas, dia kata, aku sakit. Dia kata, maka apalah ikhtiarnya padamu? Dia kata, hang boleh buat apa kat aku? Aku sakit lah ni. Dia kata. Maka bila didengar oleh Anas akan perkataan Sabit yang demikian itu, maka Anas pun berkata, maukah engkau aku jampi engkau dengan jampi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang sakit mai jumpa dia, mai habang kat dia, kata, wahai Anas, ya Aba Hamzah. Ini gelaran kepada Anas bin Malik. Sahabat-sahabat Nabi ni masing-masing teringin hidup serondoi Nabi, nak suruh Nabi gelak mereka. Nak suruh Nabi gelak mereka. Macam Abu Hurairah tu, Nabi yang panggil. Hurairah tu anak kucing. Hirrah ni kucing. Hurairah ni maksudnya anak kucing. Jumpa kucing ambil buah dalam lengan baju. Jumpa kucing ambil buah dalam lengan baju. Dia ni Abu Hurairah ni satu orang yang sangat kesian dengan kucing. Jumpa kucing dia tak boleh. Dia kesian. Dia sayang kucing. Mai depan Nabi, duk dengar bunyi kucing. Nabi tanya siapa bawa kucing, dia tunjuk dekat dia. Nabi golek kepala. Nabi kata, fa anta Abu Hurairah. Nabi kata, kalau macam tu hang ni Abu Hurairah. Pak kepada anak kucing. Dia panggil kunyah. Kunyah ni maksud gelaran istimewa Nabi bagi dekat sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia antara gelaran yang Nabi pernah bagi kat dia. Nabi panggil dekat dia Abu Turab. Turab ni makna dia tanah. Tanah debu ni turab. Sayyidina Ali pernah lari jatuh di depan Nabi, tertomeh bangkit muka penuh dengan debu. Nabi kata dekat dia, anta Abu Turab. Nabi kata, hang bapak tanah. Lekat gelang tu dekat dia. Pakat nak kalau boleh Nabi gelang lah apa-apa pun. Itu kenangan sampai mati. Nabi pernah panggil dia dengan nama sekian-sekian. Kan Sayyidina Ali ni, macam lah orang sebut Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Itu pun ada sempena juga. Karramallahu wajah. Karrama maksudnya memuliakan. Karim. Karrama maksud memuliakan. Karramallah, Allah memuliakan wajahnya. Banyak riwayat yang menceritakan tentang pasal apa dia dapat gelaran karramallahu wajah. Di antaranya dia kata sebab Sayyidina Ali masuk Islam zaman kanak-kanak. Oh, kanak-kanak yang mula masuk Islam Sayyidina Ali. Maka dia tidak pernah, muka dia tidak pernah letak atas dahi sembah berhala. Maka wajahnya dimuliakan oleh Allah. Satu. Yang kedua, dia pernah kena sakit mata. Sayyidina Ali ni ada hadis kita pernah baca dalam bab tib, tentang bab perubatan kita akan jumpa hadis. Sayyidina Ali pernah kena sakit mata. Sampai sakit mata dia ni luar biasa. Kalau orang lain kena berapa hari baik, dia tak baik. Bahkan semakin melarat-larat sampai hampir-hampir jadi rabun mata dia. Sampai last sekali Nabi panggil dia. Nabi kata, wahai Ali, apa kena dengan mata kamu? Dia abang sakit. Nabi jampi-jampi, Nabi ludah dalam mata dia. Dengan kehendak Allah, tiba-tiba macam tak pernah sakit mata. Maka kerana tu dipanggil wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak riwayat cerita tentang kemuliaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sahabat Nabi ni, Sabit ni sakit, pergi jumpa Anas bin Malik. Bila pergi jumpa, dia kata, wahai Anas, aku sakit. Apa kamu boleh buat dekat aku? Anas terus kata dekat dia, aku boleh jampi kamu dengan jampi yang biasa dibaca oleh Nabi SAW kepada orang sakit. Kamu mau ke tak? Qala bala. Qala Allahumma rabban nas muzhibal ba's ashfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Nabi baca, qala Allahumma rabban nas muzhibal ba's ashfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Nabi baca. Maka jawab Sabit, bahkan jampilah aku dengan jampi Nabi itu. Sabit kata dekat Anas, jampilah aku macam yang Nabi biasa duk jampi orang sakit. Maka ia pun, yakni Anas bin Malik pun menjampi sebagaimana yang disebutkan tadi, iaitu maknanya, wahai Tuhanku, Tuhan yang memperbaikkan manusia, lagi Tuhan yang menghilangkan kesakitan manusia. Sembuhkanlah penyakit, kerana Engkau Tuhan yang menyembuhkan.
Tiada yang menyembuhkan melainkan engkau. Akan sebagai sembuh yang tiada meninggalkan ia akan sakit itu. Itu yang Nabi biasa baca dekat orang sakit. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Masalah, dia kata mendoakan dan menjampi orang sakit, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhadzab, disunatkan bagi orang yang ziarah orang sakit itu, apabila tamak dia kepada hidup orang yang sakit itu, maka mendoakan baginya. Sunat. Kita pergi tengok orang sakit, kalau orang yang sakit tu orang yang kita sayang, dan kita nak kalau boleh dia biar sihat balik dan hidup umur panjang balik. Kalau kita tamakkan kepada hidup orang yang sakit ni, kita mau dia ni biar sihat balik, begitu, maka hendaklah kita doakan dia. Sama ada ia harapkan hidup ataupun ada ia muhtamil, kerana menurut beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Sama ada kita harapkan dia hidup ataupun kita harapkan sesuatu yang baik dapat kepada dia. Maka tafsil hukum jampi dan berubat itu insya-Allah kami terangkan di dalam Abwabut Tib. Baca di sana lebih jelas lagi macam mana tentang berubat dan tentang jampi orang sakit ni. Jadi asasnya tuan-tuan, orang sakit ni nombor satu, kita disuruh doa orang sakit bagi cepat baik. Yang kedua, orang sakit ni kita boleh jampi, minta supaya dia disembuhkan oleh Allah. Dengan syarat jampi itu menggunakan jampi yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang sebenar. Tanpa ada campur aduk, tokok tambah dan sebagainya, yang ni tak mahu. Auzubillahi minasyaitanir, bunyi lagu tu. Auzubillahi minasyaitanir rajim, bunyi kacik Fatimah semua keluar habis. Panglima hitam kacik Fatimah apa semua, rijal ghaib manakah semua dia panggil habis. Satu kampung semua dia panggil mai. Tak mahu macam tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, sambung dia mesti Quran. Tak mahu sekali lagi duk merepek sulam, main masuk, main jarum, main semua keluar. Tak mahu. Sebab kalau orang pergi duk jampi ni, kita duk pasang telinga dengar, dia pergi duk pelan lagi. Dia pergi duk pelan lagi, kita duk pasang telinga, dia lagi duk pelan. Dia tak mahu pergi dengar apa dia duk baca. Pasal apa? Dia tidak baca ayat Quran semata-mata. Dia pergi campur aduk habis dengan khurafat, dengan tahyul, dengan apa semua. Dia posok masuk habis dalam jampi dia. Ini jampi syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mahu macam tu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fil hatti 'ala al-wasiyah. Lepas ni dia akan masuk satu bab, iaitu menceritakan tentang wasiat. Yang kata wasiat ni apa dia? Kita akan tengok tentang wasiat. Yang kata wasiat ni apa dia? Macam mana cara wasiat? Adakah wasiat ni memadai dengan pakai cakap mulut pesan saja? Ataupun wasiat ni mesti dalam bentuk surat bertulis? Ataupun wasiat mesti dalam bentuk surat bertulis dan ada saksi pula tanda tangan di atas surat tu? Macam mana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tengok. Kemudian dia akan mai pula selepas daripada tu fil wasiyah bisulus war rubu'. Wasiat dengan 1/3 daripada harta. 1/3. Kalau tinggal 3,000, 1/3 1,000 saja yang boleh diwasiatkan. Ataupun kurang daripada itu. Dan lepas itu kita akan tengok tajuk yang sangat penting. Ma jaa fi talqin al-marid 'inda al-maut wa ad-du'a lahu 'indah. Cerita orang yang sakit nak mati. Kita diperintahkan untuk talqin pada dia. Talqin. Kita lah bila sebut talqin, lagu nak piduk orang tu, wahai Muhammad binti Aminah, janganlah kamu takut. Sebentar lagi kamu akan didatangi oleh dua itu. Dah, talqin bukan yang tu. Talqin ni ialah Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan di telinga orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu talqin. Kita akan baca macam mana talqin yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang yang nak mati. Kemudian dia akan mai satu tajuk yang cukup penting kita kena dengar, ma jaa fit tasydid 'inda al-maut. Bab yang menceritakan tentang sengsara ketika nak mati. Nak mati itu apa bentuk kesengsaraan yang akan dialami oleh orang yang nak mati. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan panjang umur, diberikan kelapangan kepada kita. Kita akan sambung selepas daripada puasa lepas raya. InsyaAllah kita akan sambung. Tarikh akan diberitahu kemudian. Kita akan sambung selepas raya insyaAllah.
Tajuk-tajuk yang kita akan baca adalah tajuk-tajuk yang sangat penting bagi kita semua, insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.